Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Ashraf bin Abi Salim dalam Citra Drone untuk Fotografi Aerial. Hari ini saya akan menceritakan berkenaan penyalahgunaan teknologi drone untuk aktiviti keganasan di dunia. Mari kita ketahui sedikit sebanyak berkenaan fakta drone. Pertama, pasaran global drone dijangka bernilai sebanyak 127 bilion US dollar atau bersama dengan 568 bilion ringgit Malaysia menjelang pada tahun 2020. Yang kedua adalah 7 juta drone komersial dan pengguna akan dibawa masuk ke Amerika Syarikat menjelang pada tahun 2020 berbanding dengan 25 juta pada tahun 2019. Yang ketiga, kita dapat ketahui menjelang pada tahun 2019, dijangka 3 juta drone akan dibawa masuk ke China berbanding hanya 390,000 drone pada tahun sebelumnya. Dan kita dapat ketahui juga syarikat Amazon buat kali pertama menggunakan drone sebagai Prime Air awal bulan ini untuk menghantar barang kepada pelanggannya di United Kingdom. Ketersediaan drone komersial yang boleh dibeli oleh orang awam juga terbukti menjadi satu cabaran bagi keselamatan ruang udara di negara kita. Ini bermakna teknologi drone tidak lagi semata-mata eksklusif untuk kegunaan pihak tentera sahaja. Model drone komersial terkini berupaya terbang pada ketinggian 6 km daripada aras bumi dan mempunyai kuasa yang cukup untuk terus aktif selama 25 minit tanpa henti. Ia juga dilengkapi dengan kamera yang boleh mengambil imej atau video beresolusi tinggi. Drone semua ini berpotensi untuk terbang di sekitar kawasan yang sensitif seperti pejabat kerajaan, ibu pejabat tentera atau sempadan negara. Kebolehan drone komersial akan dipertingkatkan dari semasa ke semasa sejajar dengan kemajuan teknologi. Bahayanya, ia juga boleh digunakan sebagai alat kegiatan untuk menyalahi undang-undang. Bagaimanapun, kerajaan boleh meminimumkan ancaman yang berpunca daripada drone komersial dengan mengenakan peraturan yang sangat ketat berkaitan penggunaannya oleh orang awam. Malang sekali, peraturan yang sedia ada tidak cukup ketat dan masih mempunyai banyak kelemahan dari aspek penguatkuasaannya. Apa yang amat ditakuti oleh negara di seluruh dunia ialah potensi penggunaan drone oleh kumpulan militan dan pengganas. Dalam serangan 11 September pada tahun 2001 atau kita kenali sebagai 911, kumpulan militan merampas 4 buah kapal terbang milik Amerika Syarikat dan melakukan serangan berani mati terhadap sasaran di Amerika Syarikat. Kini, kumpulan militan mungkin tidak lagi perlu merampas pesawat yang besar untuk melakukan aktiviti keganasan kerana dengan adanya drone itu sendiri boleh digunakan untuk tujuan mengebom. Ia juga boleh diterbangkan ke kawasan sensitif atau tempat yang sesak. Drone juga berpotensi digunakan untuk mengintip dan mengumpul maklumat sensitif secara haram, menyampaikan data sensitif dan banyak lagi tujuan lain. Dalam keadaan tertentu, drone boleh dilengkapi dengan senjata yang begitu canggih. Statusnya boleh menyamai senjata lain seperti senjata api yang kita pernah dengar. Serangan berkaitan drone boleh dicegah jika sesebuah negara itu mempunyai kawalan penuh terhadap keselamatan ruang udaranya sendiri dan mempunyai peraturan yang amat ketat untuk penggunaan drone komersial. Di kebanyakan negara termasuk Malaysia serta Indonesia, orang awam bebas membeli drone komersial. Akan tetapi, perlu mendapatkan lesen untuk menerbangkannya. Bagaimanapun, terdapat banyak kejadian di mana pemilik menerbangkan drone secara haram dan tanpa kebenaran. Sebagai contoh, kita ambil semasa kempen pilihan raya umum ke-14 PRU ke-14 pada baru-baru ini, seramai 16 orang ditahan polis kerana menerbangkan drone secara haram dan tanpa kebenaran pihak berkuasa. Cabaran yang menggugat keselamatan ruang udara adalah nyata dan semua negara perlu lebih memberi perhatian kepada perkara ini supaya dapat bertahan dalam era industri 4.0. Kerajaan dan pembuat dasar perlu mengambil serius isu ini untuk meminimumkan potensi ancaman terhadap keselamatan negara dan adalah lebih baik untuk mengambil tindakan pencegahan daripada keselamatan kerana keselamatan ruang udara adalah sama pentingnya dengan laut dan darat. Bak kata pepatah, mencegah lebih baik pada mengubati. Berikut adalah jenis-jenis drone dalam ketenteraan. Drone digunakan untuk menyerang dan mengintip. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.